Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita nak bincang hadis yang ke 55, hadis yang ke-55 di bawah tajuk As-Sidq, iaitu benar. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Daripada Abi Muhammad, diriwayatkan daripada Abi Muhammad, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Kata beliau, saya telah ingat ataupun saya telah hafaz kata-kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan apa yang meragukan engkau. Da' ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan engkau. Ila ma la yaribuk. Ambillah apa yang tidak meragukan engkau. Kerana sesungguhnya kebenaran itu adalah tuma'ninah, adalah suatu ketenangan jiwa. Wal kadhib, dan dusta itu adalah satu bentuk ribah, iaitu perkara yang meragukan atau yang menimbulkan tidak tenang itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini sahih. Ini hadis yang ke-55 di bawah tajuk benar. Ringkas saja kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini seperti yang diriwayatkan oleh cucu baginda sendiri, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Siapa dia Sayyidina Hasan itu? Sebelum kita bincang hadis ini, kita ambil sedikit maklumat berkenaan dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Hasan ini. Hasan bin Ali bin Abi Talib merupakan orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Amirul Mukminin, pernah menjawat jawatan khalifah walaupun sebentar, sekitar 6 bulan. Disebut dalam kitab lebih kurang sekitar 6 bulan beliau menjadi Amirul Mukminin. Dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijrah. Setengah pendapat menyebutkan beliau lahir pada pertengahan bulan Ramadan. Disebutkan dalam satu riwayat bahawa setelah sebaik saja Sayyidina Hasan dilahirkan, maka Nabi datang kepadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ayahnya, iaitu Ali bin Abi Talib, Nabi kata, aruni ibni ma sammaitumuhu, tunjukkan kepada aku
cucu aku itu. Apa yang kamu akan beri nama kepadanya? Apa yang akan kamu namakan? Maka Ali bin Abi Talib berkata, Harb. Dia nak bernama Harb. Ini dalam satu riwayat ada disebut bernama Harb. Maka Nabi SAW berkata, bal huwa hasanun, bahkan dia ni hasan. Jadi riwayat ni boleh dirujuk dalam Musnad Imam Ahmad, dan sanad dia adalah sanad hasan, hadis hasan. Jadi Sayyidina Hasan ini Nabi SAW sendiri yang buat akikah lah kepada dia. Nabi yang melakukan akikah kepada Sayyidina Hasan dengan menyembelih. Dalam riwayat ini disebut Nabi menyembelih kibas. Hadis ini ditasahihkan oleh ulama, khususnya Albani sendiri. Sayyidina Hasan disebut sebagai seorang yang sangat cerdik lah. Sayyidina Hasan ni seorang yang sangat cerdik, seorang yang penyabar, sangat suka kepada kebaikan. Kalau sesuatu yang ada kebaikan, maka dia akan terus melakukan perkara itu. Dan seorang yang petah bercakap, fasih. Wa kana al-Hasan 'aqilan haliman muhibban lil khair fasihan. Sayyidina Hasan ni seorang yang aqil, yang cerdik, jenius, penyabar, penyantun, sukakan kebaikan, petah dalam berpidato, dalam bercakap dan sebagainya. Seorang yang sangat elok dari segi tutur kata, dan seorang yang mudah mesra. Beliau ini sangat mirip kepada cara Rasulullah SAW ketika bercakap, ketika bergaul dengan orang ramai, maka dia syabihan bi Rasulillah. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar selepas beliau salat asar, pada suatu hari selepas beliau salat asar di masjid Madinah, beliau dan Sayyidina Ali bangun dan kedua-duanya berjalan pergi. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar telah melihat Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sedang bermain-main dengan beberapa orang kanak-kanak yang sebaya dengannya. Maka Sayyidina Abu Bakar telah mengambil Sayyidina Hasan, dan beliau telah mengangkat dan meletakkan Sayyidina Hasan di atas tengkuknya. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, serupa benar budak ini dengan datuknya Nabi SAW. Tidaklah serupa dia dengan Ali ayahnya. Maka ketika itu Sayyidina Ali ketawa. Jadi bila Sayyidina Bakar angkat Sayyidina Hasan letak atas tengkuk dia, dia kata budak ni serupa benar dengan datuk dia. Tidaklah serupa sangat dengan ayah dia. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Ini tersebut dalam kitab Bukhari tentang manaqib Sayyidina Hasan. Salah satu manaqib Sayyidina Hasan ni, dia wajah dia tu. Wajah dia, tutur kata dia, personality dia tu lah, kita kata memang dekat dengan Nabi SAW. Beliau ini sangat disayangi oleh Nabi SAW, Sayyidina Hasan. Dan Nabi berkait dengan Sayyidina Hasan, Nabi pernah berdoa kebaikan kepada orang yang menyayangi Sayyidina Hasan. Allahumma inni uhibbu fa ahabbahu wa ahabba man yuhibbuhu. Itu doa Nabi SAW. Nabi pernah berdoa, ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat kasih kepada cucu aku ini, maka kasihilah dia wahai Allah, dan kasihilah juga kepada orang yang mengasihi Sayyidina Hasan ini.
Maka Nabi doa supaya orang yang sayang, orang yang kasih kepada Sayyidina Hasan ni, beliau dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah Abu Hurairah menyebutkan, dia kata fama kana ahadun ahabba ilayya min al-Hasan ibn Ali ba'da ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala. Kata Abu Hurairah, dia kata tidak ada seseorang pun yang lebih aku kasihi berbanding Sayyidina Hasan putera Ali selepas mana Nabi berkata demikian. Bila Nabi doa tu, Abu Hurairah dia latih diri dia, dia usaha supaya dia ni cinta dan sayang kepada Sayyidina Hasan lebih daripada orang lain, nak ambil kelebihan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut catatan ulama, hadirin dan hadirat, pujian Nabi ataupun hadis-hadis yang menyebut kelebihan Sayyidina Hasan ni lebih banyak sebenarnya daripada apa yang Nabi sebut berkenaan adik dia Sayyidina Husain ini. Sayyidina Hasan ni lebih banyak sebenarnya. Dan dia lebih banyak kelebihan kalau nak dibandingkan dengan adik dia Sayyidina Husain itu. Kalau nak banding dari sudut, walaupun kedua-duanya adalah cucu Rasulullah, wajib kita sayang kepada dia. Selain pada cucu dia tu sahabat Nabi. Selain pada cucu tu, dia tu sahabat Nabi. Dah kita kata kalau cucu tidak sahabat kan. Ada disebut dalam sirah, dalam riwayat disebutkan bahawa ni mengikut kata-kata Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ni cerita ni biasa kita dengar lah. Kata Abdullah ibn Zubair, dia kata ketika Nabi sedang sujud sembahyang, ketika Nabi sedang sembahyang, ketika dalam keadaan sujud, kata Abdullah ibn Zubair, aku melihat Sayyidina Hasan datang. Ni Sayyidina Hasan kecil benar lagi ni. Dia datang bertemu Nabi SAW. Maka dia naik. Ketika Nabi sedang sujud, dia naik di atas tengkuk Nabi. Kalau bahasa kita kat, dia rukah naik atas belakang, atas tengkuk Nabi. Jadi perawi kata dia tak ingat maulid. Kata-kata Abdullah ibn Zubair, apakah Sayyidina Hasan ni naik atas tengkuk Nabi ataupun naik di atas belakang Nabi ketika Nabi sedang sujud? Itu nak ayatnya mesra lah. Jadi Nabi tidak angkat Sayyidina Hasan itu letak di tempat lain lah ketika tu, sehingga Sayyidina Hasan sendiri yang turun. Maka dalam riwayat ni Abdullah ibn Zubair dia tengok, dia kata Nabi tu jadi sujud lama lah. Nak bui seolah macam nak bui peluang pada Sayyidina Hasan, duduk atas belakang dia, duduk sujud tu lama Nabi, sehingga Sayyidina Hasan sendiri turun daripada belakang ataupun daripada tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut ada di ketika yang lain Sayyidina Hasan datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang sujud sembahyang. Maka Sayyidina Hasan masuk di bawah celah kaki Nabi lah, celah kaki Nabi itu ketika Nabi sedang rokok. Dia masuk kot ni, dia keluar kot lain lah. Duk main di bawah bila kata celah kaki Nabi tu lah. Gitu. Jadi Sayyidina Hasan dia rapat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada penyair gambarkan bahawa Sayyidina Hasan ni sangat rindu, sangat sayang kepada datuk dia ni. Saya teringat semua sepertilah cucu dia bernama Ali bin Abil As'ar Rabi', sangat kasih kepada datuk dia. Teringat sebut-sebut semua, duk sebut semua nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ada juga disebutkan bahawa penduduk Iraq telah melakukan bai'ah kepada Sayyidina Hasan sebagai khalifah selepas terbunuh ayahnya Ali bin Abi Talib
pada tahun 40 Hijrah. Tapi cerita ini sebenarnya perlu kepada penelitian. Perlu kepada penelitian. Walau bagaimanapun dalam riwayat yang sahih disebutkan bahawa Sayyidina Hasan ini pernah Nabi SAW doa. Nabi kata, cucu aku ni, Nabi ceritakan tentang peranan yang akan dimainkan oleh Sayyidina Hasan, yang mana Nabi sebut bahawa Sayyidina Hasan, misalnya ni kenyataan Nabi ni tersebut dalam kitab Majma'uz Zawaid. Nabi kata, inna ibni hadha sayyidun wa la'alla Allahu an yusliha bihi baina fi'atain azimatain. Nabi kata, sesungguhnya cucuku ini, cucu aku ini adalah sayyid, adalah ketua. Dia jadi ketua. Memang dia jadi ketua, dia jadi khalifah sebentar, Amirul Mukminin, lebih kurang 6 bulan lebih. Allah akan mendamaikan melaluinya. Allah akan mendamaikan melalui cucuku ini dua kelompok besar umat Islam. Dan ternyata Sayyidina Hasan ini pernah dalam sejarah dia telah mendamaikan kelompok yang berpihak kepada Sayyidina Muawiyah dan kelompok yang berpihak pada ayah dia sendiri, iaitu Sayyidina Ali. Kan balah besar berlaku peperangan Siffin itu. Jadi umat Islam itu berpadu semula, bertaut semula, berlaku perpaduan apabila Sayyidina Hasan menyerahkan jawatan khilafah kepada Muawiyah ini. Kira-kiranya begitulah, seperti mana disebut dalam sejarah. Dan tahun ini disebut sebagai Amul Jamaah. Dan kalau kita baca dalam sejarah berkenaan dengan perkembangan Syiah peringkat awal, inilah antara sebab kenapa Sayyidina Hasan itu terkeluar. Sayyidina Hasan itu dibenci oleh pokok Syiah sehingga keturunan dia tidak diangkat menjadi imam. Keturunan Sayyidina Hasan itu, bahkan keturunan Sayyidina Husain itu diangkat menjadi khalifah sampai kepada diangkat menjadi imam sampai kepada imam yang ke-12 itu. Ini salah satu sebab hak mula-mula sekali, sebab besar. Kerana mengikut ajaran Syiah, maknanya perbuatan menyerahkan jawatan kepada orang zalim adalah perbuatan yang boleh menyebabkan kepada kekufuran. Tiba-tiba Sayyidina Hasan serah jawatan ini kepada orang yang kafir, Muawiyah itu. Jadi maka dia terkeluar daripada kira salah lah. Kira salah. Jadi Sayyidina Hasan ini akhirnya Sayyidina Hasan ini dia balik semula ke bumi Madinah daripada Kufah itu. Dia pernah berada di Kufah di Iraq itu. Dia kembali semula selepas pada itu ke Madinah. Dia tinggal di mana dan dia wafat di Madinah. Pada hari wafatnya Sayyidina Hasan ini, Abu Hurairah menangis. Sehingga dalam riwayat sebut dia menangis tu sampai kedengaran suara tangis dia itu agak kuat. Kenapa? Kerana dia sayang sangat kepada cucu Rasulullah. Sehingga dia kata, wahai orang ramai, wahai masyarakat, pada hari ini telah mati kekasih Rasulullah SAW. Bila Abu Hurairah sebut begitu, maka orang ramai yang mendengar kata-kata dia turut menangis. Sama ada perempuan, kanak-kanak, lelaki juga menangis kerana saya kepada Sayyidina Hasan ini. Ulama berselisih pendapat berkenaan tarikh wafat Sayyidina Hasan. Ada setengah ulama menyebutkan pada tahun 49 Hijrah, ada kata sebut tahun 50 Hijrah, 51 Hijrah dan macam-macam lah. Sayyidina Hasan ini dikebumikan di kubur Baqi', dekat sepagar dengan Masjid Nabawi lah, Masjid Madinah itu. Jadi cerita yang menyebutkan Sayyidina Hasan ini nikah sampai 400 orang berada, itu cerita yang tidak benar. Dalam riwayat, dalam kitab-kitab kita sendiri lah, ada sebut Sayyidina Hasan ini berkahwin sampai 400 orang isteri dia. Dan perkara ini pernah disebut oleh
mana pengkuliah lah di Kelantan kita ni, jadi perkara itu tak benar lah, jangan terima lah. Nak memburukkan Sayyidina Hasan. Sampai 400 nikah. Nak nikah lagi. Dalam riwayat tu kata nak nikah lagi, lepas 400 tu nak nikah lagi. Mana dia isteri dia tu 4 sama. Cerai seorang, nikah seorang. Jadi 4 sama, cukup kata sama lah. Nah, sampai begitu sekali digambarkan Sayyidina Hasan ni. Tak ada kejap lah. Kalau lagu tengah ke 400 bini. Berapa butir bah tu kalau 400 tu. Sekapung bini dia seorang. Jadi benda ni tidak menasabah. Jadi dalam hadis ini ada beberapa perkara. Dalam hadis ini ada beberapa perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama, hadis ini dalam kitab Imam Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi, hadis ini diletakkan di bawah tajuk-tajuk apa ni, sifat kiamat ya. Diletak di bawah tajuk gambaran hari kiamat, sifat hari kiamat, di bawah bab-bab sifat hari kiamat, iaitu aqilha wa tawakkal, fikirkanlah tentang hari kiamat dan berserahlah kepada Allah untuk menghadapi hari kiamat. Itu tajuk yang dibuat oleh Imam Tirmizi dalam kitab dia, dan dia letak di bawah hadis ni, di bawah tajuk Imam Tirmizi. Jadi kok mana yang dia letak tajuk tu sebagai nak memperingatkan umat ni supaya mereka nak menghadapi hari kiamat ini, dia mesti siapkan diri dia dengan sifat benar. Imam Tirmizi letak hadis ni di bawah bab sifat kiamat dengan tujuan untuk menyedar masyarakat nak menghadapi hari kiamat ini bukan dengan kumpul kekayaan, bukan dengan kumpul harta benda, tetapi hiasi sifat ini, cuba menjadi seorang yang benar. Benar dalam tutur kata, benar dalam tindakan, benar dalam berfikir, benar dalam niat dan sebagainya. Semuanya kita latih supaya hidup kita ini menjadi seorang yang benar. Itu disebut oleh Imam Tirmizi. Pengajaran daripada hadis ini, daripada hadis yang ringkas ini, yang mana Nabi sebut, Nabi kata benda yang rasa tak sedap tu, rasa rorak tu, kita kata benda yang rasa hati kita rasa tak apa sedap tu, kita tak sebuat. Tak sebuat tu bukan bermakna kita tinggal terus benda tu. Ni benda yang kita tidak yakin apa hukum dia, kita tidak jelas, meragukan kita. Nak letak hukum haram tak boleh. Misalnya kita berurus niaga atau membuat sesuatu urusan yang melibatkan orang lain, kita rasa tak sedap. Tinggal dulu. Tinggal tu bukan bermakna tinggal tu tidak. Maknanya kena siasat dulu. Jangan terus terima, jangan terus sign perjanjian tu, jangan terus buat MOU tu misalnya. Tinggal, siasat dulu. Mesti ada tak benar. Sebab mengikut setengah-setengah ulama yang menghuraikan hadis ini kata, keraguan, timbul rasa tidak tenang dalam jiwa tu, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala nak memperingatkan kita, mana di sebalik urusan yang kita buat itu barangkali ada sesuatu yang tidak benar. Kita kena ingat itu makna suatu petanda juga tu. Allah nak bantu kita. Rasa tak sedap hati itu, maka kita siasat dulu perkara itu. Ataupun kalau kita tak ada masa, kita tak sebut. Jadi maknanya boleh juga dalam keadaan-keadaan tertentu kita menjadikan gerak hati, perasaan kita ni sebagai bukan penentu, sebagai satu pengecaman untuk dapat kebaikan dalam tindakan kita. Kita boleh beringat untuk waspadalah, lil hadari, untuk berwaspada tu boleh. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, maka para ulama khususnya pensyarah hadis buat kesimpulan pertama. Dia kata istihbab at-tanazzuh 'an asy-syubhat wal iqdam 'ala ma huwa halalun bayyinun. Lianna man ittaqa asy-syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Dianggap sunat, dianggap perkara baik, boleh pahala.
Sunatlah istibak ni, tengok ulama ada terjemah dengan arti sunat. Boleh pahala. Dia anggap baik dalam hidup beragama. Seseorang yang tanazzuh an syubhat, mengelakkan diri, menghindarkan diri dia daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak jelas, perkara syubhat. Wal iqdam ala ma huwa halalun bayyinun, dan mendahulukan, mengutamakan sesuatu yang jelas halal. Kita utamakan. Ini kenyataan ni kita kena pegang ni. Ini kaedah dalam agama. Benda hak jelas kita buat lah. Benda hak tak jelas, duk main khilaf-khilaf gitu, kita tinggal. Banyak lagi benda lain dalam agama kita hak terang, hak jelas Nabi sebut, tak ada khilaf, ittifaq ulama. Misalnya benda tu, kita buatlah tu. Kita buat. Jadi benda hak tak jelas, benda yang dipertikaikan, hak tu tasawuf, hak tu molek. Jangan kita duk tumpu benda hak menjadi khilaf. Duk buat benda-benda lagu tu misalnya. Benda hak ulama pertikaian, ada hak pertikaian, ada hak dak pun dia kata sekadar harus. Ada misalnya sesuatu perkara tu kasem. Gapo dia dalam agama kita ni hak terang. Hak terang boleh kalau terang sunnah Nabi tidak dipertikaikan oleh ulama, kita tumpu pada amalan yang sedemikian. Cukup mana hak tu pun tak ada dan amal habis-habis. Hak tu tak habis masa, hak tu pun tak ada dan amal. Dia kita kena tahu lah. Kerana orang yang menjaga diri daripada terjerumus dalam perkara-perkara syubhat, maka sebenarnya orang itu telah istabra ali dini. Seseorang itu telah membersihkan diri dalam agama, telah menyelamatkan agama dan maruah dia. Sebenarnya dia telah menyelamatkan agama dia. Kalau dia anut dia, bukan selamat agama, mana selamat dia, menyelamatkan diri dia dalam agama dan maruah dia. Itu sebenarnya. Okay, hadis yang ketiga, hadis yang ke-56 hadis yang ke-56. Cuma dalam kitab ni dia ada beberapa perkara lain yang disebut yang rasa molek juga kalau kita nak kongsi sebab kitab ni dia panjang bahasa nak sebut juga kerana boleh banyak juga manfaat dia ni. Jadi dalam hadis ni ada perkara penting yang perlu kita faham selain daripada apa yang saya sebut tadi, iaitu meninggalkan perkara yang ragu. Itu ulama ada bahan, di mana ulama menyebutkan bahawa meninggalkan sesuatu yang meragukan, kita rasa syok, kita rasa tak sedap hati, kalau kata berasa tak sedap, berasa tak sedap hati, berasa tak jilah, macam-macam istilah kata terhadap sesuatu perkara ni. Jadi meninggalkan perkara yang diragui oleh hati nurani kita merupakan perkara yang sangat besar. Bahkan itu menjadi salah satu asal kepada sifat warak itu, kata ulama. Wa taraka ma fihi raibatun aslun azimun fil wara'i. Meninggalkan sesuatu yang kita rasa tak sedap hati tu, ragu tu, merupakan asal, asas kepada sifat warak. Kena ingatlah sifat warak ini, boleh dah. Paling minima sifat warak ni hadirat kita jaga hak halal, kita buat hak halal, hak haram jelas dalam agama tu kita tinggal. Tu sudah dia warak dah tu, warak dah tu. Dalam takrifan ulama, dikira warak. Mana usaha diri supaya tidak terlibat dengan benda dosa, benda haram ni, hak tu warak dah tu. Naik ke satu peringkat tinggi lagi warak ni, benda hak ragu pun dia tak buat. Hak tu naik peringkat yang tinggi lagi. Kata Khattabi, setiap perkara yang meragukan seseorang, maka yang waraknya, sifat warak dia adalah bila dia jauhi benda tu, maka dia tu orang panggil warak. Hadiah-hadiah kalau kita perhati dalam kitab-kitab lah, warak-warak ni ulama dia tumpukan kepada amalan kita, sikap kita, pemikiran kita. Anda tak jumpa lagi lah mana ulama tekan warak ni dari sudut pakaian. Tidak juga lah, tidak ditekan sangat apa sebenarnya. Warak-warak dia lebih bersifat sikap kita, pemikiran kita dan tindakan kita. Walaupun tak pakai piyah pun, orang panggil warak tu sebab orang kita ni parut, dia faham.
Waruk dia apa jalan tunduk. Tak apa kelih kat orang kecek. Pakai jubah sokmo misalnya. Waruk dah. Tu salah tu pahala tu. Tak pakai pihu asalkan menutup aurat, tapi dia jaga tu. Kecek dia jaga, perbuatan dia jaga, mikir dia jaga biar selaras dengan kehendak syarak. Waruk tu. Itulah waruknya. Bukan waruk ni tunduk jalan saja. Saya normal pernah dia tegur seorang sahabat Nabi. Dia kata akak sikit kepala, aku takut takut hadut depan muak darahmu, tak tahu. Bukan kata tak boleh kita tengok wanita perempuan, boleh tengoklah dengan kadar. Sebab tu dalam agama ni kena ikhlas. Ni jumpa perempuan kat tunduk yang lagi, ingat waruk lagu tu. Waktu saya normal malah tu, saya nak kata akak kat kepala, takut muak darahmu, tak tahu depan tu. Saya nak mana ajar kita ni gapo-gapo ni jangan berdoa. Jangan melampau. Kena pihak-pihak molek. Baru jadi seimbang. Tengok. Sekarang tengok gitu dalam keadaan tempat awam, tempat terbuka, tak timbul fitnah, jaga percakapan dan sebagainya. Tak apa berurusan dengan perempuan. Tu saya nak mana ajar. Takut jadi berdoa lalu. Siapa tak boleh kecek, tak boleh nak berurusan dengan perempuan. Tak boleh nak ngaji sekali dalam majlis ilmu dengan perempuan. Itu telajak. Itu melampau itu. Gitulah itu dari segi fiqh dia. Baik, seterusnya kita masuk pada hadis yang kita ambil satu lagi hadis. Ini pun hadis tidak panjang juga. Hadis yang ke-56. An Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu في حديث الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abi Sufyan. Nama Abi Sufyan sebenarnya Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu. Dalam hadisnya yang panjang berkenaan dengan kisah Heraklu. Kata Heraklu, apa yang Muhammad suruh kamu buat, apa yang Nabi kamu, yang Muhammad suruh kamu, perintahkan kamu buat tu apa? Kata Heraklu tanya Abu Sufyan. Jawab Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, saya jawab, Muhammad suruh sembahlah kamu semua akan Allah sahaja. Janganlah kamu menyekutukan dengan Allah akan sesuatu yang lain. Tinggallah oleh kamu apa yang dikatakan, apa yang diamalkan oleh datuk nenek kamu. Dia suruh kami melakukan salat. Salat di sini dengan erti, kalau mengikut dalam riwayat Bukhari, wa ya'muruna bis salati waz zakati. Tu kalau dalam riwayat, walaupun hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat bersama oleh Bukhari Muslim, tetapi ada perbezaan. Ni lafaz ni adalah lafaz dalam Muslim, tapi dalam lafaz dalam riwayat Bukhari, wa ya'muruna bis salati waz zakati, Muhammad suruh kami supaya melakukan salat dan mengeluarkan zakat, dan supaya sentiasa bersikap benar dalam semua keadaan, wal afaf, dan menjaga diri supaya jangan terlibat dengan zina, dengan seks sundal ini, seks rambang, seks sumbang dan sebagainya. Afaf itu mana salah satu makna dia lah. Wasilah, dan melakukan hubungan silaturrahim, dan melakukan hubungan silaturrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini sebenarnya hadis panjang. Ini cerita berkenaan dengan Abu Sufyan yang pergi dengan rombongan Quraisy, nak kelentuh Heraklu lah, supaya Heraklu jangan bela umat Islam yang berhijrah ke tempat dia, ke bumi tempat dia mereka tu lah. Nak suruh hantar balik sahabat-sahabat Nabi hijrah
sana tu. Itu reka. Sebab cerita-cerita ni panjang, kita maklum cerita Heraklius. Cuma apa yang kita nak sebut sini, sebab itulah Imam Nawawi kemukakan hadis ni ringkas sebab nak menyentuh bab sedikit sahaja. Cerita ni panjang. Ceritanya jadi dalam hadis ini disebut Heraklius ni tanya. Sebabnya rombongan Abu Sufyan ini semacam nak memberikan gambaran yang tidak baiklah tentang Nabi dan perjuangan Nabi SAW. Dan sudah sampai maklumat pada Heraklius bahawa di Wadi Al-Qura ni, di Mekah ni, sudah ada orang yang dakwa jadi Nabi. Siapa dah berita kepada dianya? Jadi Heraklius ni disebut sebagai, walaupun dia raja tapi dia alim dalam ilmu kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat dan sebagainya. Dia tahu, dia ada maklumat tu. Dia ada dari riwayat sebut dia boleh baca kitab. Dia raja, jangan raja boleh baca kitab. Ini raja boleh baca kitab. Dia boleh baca kitab. Dia dapat maklumat banyak. Sebab tu persoalan-persoalan yang dia tanya, persoalan-persoalan yang dia tanya tu, persoalan yang kalau bahasa Kelantan kan, soalan yang dia tanya tu kena atas motek lah. Kena atas motek yang dia tanya. Bukan tanya dalam keadaan soalan yang tidak berkaitan. Tak, dia tanya tu memang kena. Sebab apa? Sebab dia orang alim. Dia banyak maklumat tentang Nabi akhir zaman berdasar pada kitab-kitab yang terdahulu, Taurat dan Injil dan sebagainya. Hak dia tanya ni, gapo dia Muhammad ni bila dia mengaku jadi Nabi, apa yang dia perintahkan orang buat? Apa yang dia kemukakan dalam masyarakat? Apa gagasan dia? Itu hak dia tanya. Hak dia minta Abu Sufyan perjelaskan. Enggak, cara kalau kita tengok dari riwayat, cara dia susun tu Abu Sufyan duduk depan. Jadi hok ramai-ramai mari sekali dengan Abu Sufyan tu duduk belakang. Jadi bila tanya Abu Sufyan, dia minta jangan siapa kecek. Dia nak suruh Abu Sufyan jawab. Jadi nak kelenteng payah kalah. Jadi kalau duduk ramai-ramai ni boleh hok tu isyarat-isyarat jawapan tu dah. Ni bila hok tu duduk belakang, sudah hijau. Tak, enggak kena kecek, kena betul, nak paling-paling tak ni. Engkau gugu mari duduk sekali duduk belakang. Dan dia tak benar bercakap. Pasal jawab. Jadi Abu Sufyan kata dia suruh kita ni semua Allah saja. Jangan menyemutukan dengan Allah akan sesuatu. Dia suruh tinggal apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Dia perintah kita supaya semaya. Dalam riwayat Bukhari, perintah supaya mengeluarkan zakat untuk masyarakat, bercakap benar, bertindak dengan benar, jaga hubungan dengan lelaki perempuan kena jaga, jangan melakukan seks secara bebas, secara tidak teratur, eratkan hubungan silaturahim. Tu. Baik. Saya nak ambil sikit berkenaan dengan sebab ni hadis ni hadis yang ke-56 ni hadis yang pertama kita jumpa perawi dia Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan ni sahabat Nabi. Dia masuk Islam di Fatih Mekah itu. Jadi siapa dia Abu Sufyan ni? Abu Sufyan ni juga salah seorang sahabat Nabi yang terdedah pada fitnah besar juga dalam sejarah Abu Sufyan ini. Kena tahu ini ayah pada Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Dan Abu Sufyan dikatakan salah seorang, mengikut riwayat Syiah, Abu Sufyan ni salah seorang yang berzina dengan Amr bin Al-As. Amr bin Al-As. Ni Abu Sufyan. Dalam kitab-kitab Syiah disebut Abu Sufyan ni salah seorang yang bertindak, salah seorang yang terlibat, yang berkongsi kemaluan Amr bin Al-As. Tengok bahasa dia huduh dia hadirat. Bahasa dia huduh Syiah dia guna terhadap Abu Sufyan ni. Abu Sufyan ni memang dalam masa yang sama, dalam masa satu hari An-Nabirah nama Amr bin Al-As, nama An-Nabirah. Dia telah ditiru oleh Abu Sufyan, Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. Ramai lagi orang lain. Ni orang ni lah sebenarnya yang bertindak melahirkan Amr bin Al-As. Termasuk Al-As bin Wa'il itu ayah dia. Itu panjanglah cerita dia dalam kitab Syiah dia sebut. Jadi Abu Sufyan ni nama dia sebenarnya Sakh bin Harb. Kalau Sakh bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf Al-Umawi Al-Qurashi. Dia ni terkenal dengan kunyah dia, yakni Abu Sufyan. Dia juga dikunyahkan dengan Abi Hanzalah. Anak dia Hanzalah mati pada peperangan Badar dalam keadaan musyrik. Hanzalah bi Abi Hanzalah, tak apalah.
Jadi Abu Sufyan ini dalam riwayat ni ada disebut dia dilahirkan sebelum tahun gadis, 10 tahun sebelum tahun gadis. Nampaknya dia ni lebih senior lah daripada Nabi 10 tahun. Mana tikah tak jauh kalau gitu dia dengan Nabi. Abu Sufyan ni tak jauh tikah umur dia dengan Nabi. Jadi Abu Sufyan ni hidup selepas wafat Nabi tu 20 tahun. Abu Sufyan ni dia hidup selepas Nabi wafat ni 20 tahun selepas. Yang mana Abu Sufyan ni ayah kepada Ummu Habibah, isteri Nabi sallallahu. Jadi Ummu Habibah ni ummahatul mukminin, min ummahatil mukminin. Gitu. Jadi siapa dia yang mengawinkan Ummu Habibah ni dengan Nabi? Tu khilaf pula di kalangan ulama. Setengah kata Abu Sufyan sendiri. Setengah riwayat kata Abu Sufyan sendiri mengawinkan anak dia Ummu Habibah. Tapi setengah ulama kata tak, dia kata sebenarnya yang mengawinkan Nabi dengan Ummu Habibah tu dia kata Najasyi. Ada beberapa riwayat lah. Tak apalah tu. Okey, baik. Abu Sufyan ni siapa dia? Kalau nisbah di kalangan penduduk Quraisy, masyarakat Quraisy di Mekah tu, Abu Sufyan ni setara mana kedudukan pada pandangan masyarakat dari segi politik, dari segi kedudukan politik, kedudukan dari segi kebangsawanan dia, itulah kita kata dah. Dia ni setara mana? Dia ni dianggap sebagai asyrafi Quraisy wa sadatiha. Dia ni merupakan bangsawan Quraisy dan pemimpin antara pemimpin utama Quraisy, Abu Sufyan ni. Dan dia ni terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat berani di medan perang. Kalau dalam peperangan, dia ni bukan cala-cala orang, dia ni. Dia ni ahli perniagaan terkenal, jutawan Arab dia ni. Ahli perniagaan. Yang mana harta dia dibawa oleh orang-orang Quraisy pergi ke Syam untuk diniagakan. Dan dia ni banyak aset dia di luar negara. Misalnya di Taif banyak harta dia, Abu Sufyan. Bukan harta dia bukan sekadar dalam negara, tapi luar negara pun ada. Sebelah ni lah dia ada. Biasa je pemimpin dalam negara ada harta, luar negara ada harta. Biasa tu. Dulu pun gitu dah. Zaman kafir Quraisy pun gitu dah. Kadang-kadang ada juga ketikanya dia bawa sendiri harta dia pergi berniaga ke Syam. Dia pergi juga, ada juga. Mungkin dia tidak tahu harta dia. Setengah dalam riwayat disebut perniagaan ke Syam ni berlaku 2 kali setahun. 2 kali setahun bawa harta pergi ke Syam ni. Jadi Abu Sufyan ni kadang-kadang dia bawa sendiri harta dia pergi niaga ke Syam. Dalam riwayat disebut bahawa Abu Sufyan ni dia ada sendiri, dia ada bendera khusus yang dikenali dengan Aqab itu. Bendera khusus, bendera yang menunjukkan dia dan kumpulan dia. Nak ayatnya pengaruh dia kuatnya sehingga dia ada bendera yang khusus. Nak akad bendera ni dia kena kuat mana? Pememeh kita ni dah. Kalau nak akad bendera awak ke dia. Ni sampai macam dia ada satu kerajaan seolah-olah begitulah. Kuat ini. Ni bendera. Mana dia ada brand dia sendiri. Dia ada bendera dia sendiri. Ni bendera Abu Sufyan ni. Jadi anak-anak muda dia pun maknanya guna bendera tu lah, letak di kereta lah. Ni bapak Abu Sufyan ni. Tu. No ayahnya pengaruh dia kuat. Dia ada pengikut dia yang tersendiri. Dan ulama sebut sebenarnya peringkat awal sebelum pembukaan kota Mekah tu, yang menegah dia daripada terima ajaran Nabi kenapa? Kerana jawatan pemimpin itu, kepimpinan itu sebenarnya ada disebut begitulah. Benar ke tidak tu wallahu alam. Tapi sebenarnya dah ni hadirat kalau kita tengok dalam kitab, bukan dia saja, bahkan dianggap sebagai sebab yang utama juga pemimpin Quraisy. Tak kira lah Abu Lahab ke siapa ke, pak dakwah Nabi sendiri, Abu Lahab sendiri tak terima ajaran Nabi ni, bukan kerana ajaran Nabi itu tak betul, tapi kerana takut jawatan tu. Sebab kalau kita terima anak dakwah kita, terima budak nama Muhammad ni, selepas ni kita kena ikut dia lah.
Kita biasa jadi pemimpin hak tertinggi, orang dia ikut kita, tiba-tiba siapa satu peringkat kena ikut orang lain, yang mana orang lain tu anak buah kita. Bagi setengah-setengah orang yang gila kepada kuasa, yang pada waktu tu kuasa tu segala-gala bagi dia, dia tidak sanggup benda-benda gitu. Manusia ni kerana takut hilang jawatan, kadang-kadang sanggup berbunuh-bunuh, sanggup fitnah, sanggup bunuh orang kerana jawatan. Maknanya kerana jawatan tersekat hidayah itu. Tapi bendera tu, bendera yang dikenal sebagai Aqab itu, bila berlaku peperangan, mana berhimpunlah puak-puak Quraisy dan mereka minta, mereka ambil bendera tu dan diletakkan sebagai bendera kepada panji peperangan. Maknanya oleh kerana bendera tu dikenali oleh masyarakat, dianggap sebagai perkara yang ada kelebihan dan sebagainya. Ayatnya pentingnya kedudukan Abu Sufyan tu, ayatnya gitu. Sehingga bendera asalnya hak dia sebagai pengecaman kepada tanda kepada dia dan kumpulan dia, sehingga bendera tu dalam peperangan diletak di hadapan bendera. Orang tengok tu jadi naik semangat dia, seolah sebagai wakil negara tu bendera tu, simbol kepada kenegaraan seolah-olah gitu. Dan Abu Sufyan ini terkenal sebagai pemimpin musyrikin dalam peperangan melawan orang Islam ketika zaman kemuncak kehidupan Abu Sufyan di zaman jahiliyah itu, di zaman dia belum masuk Islam. Abu Sufyan ini dia memimpin kabilah, dia memimpin puak Quraisy dan puak Kinanah pada masa pertempuran Uhud. Pada masa peperangan Uhud, Abu Sufyan ini dia menjadi ketua tentera yang berada di barisan paling hadapan. Di belakang dia ni kabilah Quraisy dan Kinanah. Dan juga pada peperangan Khandaq pun begitu juga, dia ketua perang dia ni. Dia masuk Islam pada Fatih Mekah. Dan cerita tentang bagaimana dia masuk Islam pada Fatih Mekah itu masyhurlah, sebagaimana disebut dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Gitulah cerita dia. Secara yang ajar waktu kita tak sebut muka maklum. Okay, baik. Kita ambil sikit lagi berkenaan data dia. Sebab Abu Sufyan ni hebat, bila dia masuk Islam dia perang untuk Islam sehingga buta kedua-dua belah mata lagi. Abu Sufyan ni bila dia masuk Islam, lepas dia masuk Islam, dapat anak dia pun nikah dengan Nabi SAW, dia mari berasa, kalau aku dulu semasa kafir dulu, aku jadi ketua sanggup ke perang. Dia kata dia nak tebus semula kesilapan dia di zaman jahiliyah itu. Maka dia masuk Islam dan dia cuba buktikan peranan dia dalam Islam, dan ternyata dia juga jadi ketua, jadi pemimpin khusus dalam bab ketenteraan. Hebat dia sehingga mau buta mata tu kerana perang. Dia mati di atas kaki rumah dia, tu dia sedih. Bi juga perang tak cakap perang tak mati. Habis hari perang tak mati. Setengah sahabat Nabi tu hari mula-mula perang mati dia. Surah pun tak ada nak mandi junub pada dalam riwayat, tapi dia nak tak cakap perang tak mati. Tu sedih jugalah dia naknya mati syahid dia. Dan Abu Sufyan ini nala syaraf as-suhbah wa qablaha syaraf al-musahara wa ghafarallahu ma kana minhu wallahu yaghfiru liman yasha wa huwa arhamur rahimin. Dan dalam riwayat disebut bahawa Ummu Habibah ni nikah dengan Nabi ni, kalau mengikut satu riwayat yang kata Najasyi mengahwinkan Ummu Habibah ni dengan Nabi, itu cerita tu boleh rujuk dalam teks yang lain lah. Sebenarnya itu yang mempengaruhi dia masuk Islam juga sebenarnya. Bila anak dia tu nikah dengan Nabi. Kita kena tahulah dia fenomena arak ni. Fenomena arak ni kalau seorang pemimpin ambil anak pemimpin, misalnya anak pemimpin kalah dalam peperangan, tiba-tiba pemimpin yang menang dalam peperangan tu ambil anak dia jadi isteri. Pada pandangan Arab pada waktu itu satu kemuliaan, bukan satu penghinaan. Kalau buat hamba tu dia kira hina, dia buat isteri mulia. Dan inilah antara yang disebut oleh ulama, salah satu yang menyebabkan hati Abu Sufyan jadi dia rasa Muhammad ni, dia rasa dia diberi kehormatan yang setinggi-tinggi bila Muhammad ambil anak dia jadi isteri. Ini antara yang mempengaruhi, mengikut satu riwayat. Lepas tu hubungan jadi mertua Nabi SAW. Dan dia ni memang mulia. Sebab apa mulia? Sebab pemimpin
Kerana hadis Nabi ada sebut di kalangan kalau kamu pemimpin di zaman jahiliah masuk Islam, kamu pemimpin kamu mulia di zaman jahiliah masuk Islam, kamu mulia, tak hilanglah itu sifat. Tapi syarat guna untuk Islam. Jadi terbukti Abu Sufyan ni dia guna kepemimpinan dia, kebijaksanaan dia dalam mengurus masyarakat, mengurus tentera, dia guna bila dia masuk. Dan Nabi bui keistimewaan kepada dia memimpin itu, khusus dalam bab ketenteraan, dan dia berjaya. Dia ni. Jadi mengikut ulama dasar kepada hadis-hadis, Allah telah mengampunkan dosa-dosa kesilapan dia. Al-Islam yajubbu ma qablaha. Islam menghapuskan habis kesilapan dosa-dosa yang telah dilakukan di zaman jahiliah. Gitu. Dia turut serta dalam peperangan Hunain. Nabi SAW telah memberikan ghanimah dalam peperangan Hunain itu 100 ekor unta kepada dia. Dia pemimpin. Nabi beri 100 ekor unta kepada dia. Dan Nabi telah beri pada dia 40 auqiyah. 40 auqiyah ni nilai mata wang di zaman Nabi SAW. Besar, satu auqiyah ni besar. Cuma anda tak ingat berapa tu, tapi satu auqiyah ni besar lah. Sehingga disebut dalam satu riwayat, orang ada 10 auqiyah ni kira-kira kaya benar. Orang ada 10 auqiyah. Hak ni sampai 40 auqiyah diberi kepada dia. Bila sendiri dia kira dia timah nak urus dia. Gitu. Dan dan Nabi juga bui dan dia telah beri kepada anak dia harta tu, pada dua orang anak dia. Sebab Abu Sufyan ni anak dia terkenalnya dua orang, Yazid dan Muawiyah. Yazid ni hadirat anak Abu Sufyan, apa pada Muawiyah ni zaman Nabi jadi ketua tentera dia. Tu Yazid. Jadi hak Yazid anak Muawiyah tu kira-kiranya anak dara Yazid juga lah. Yazid anak Abu Sufyan, abang Muawiyah ni memang dia hebat dah. Zaman Nabi dia jadi tentera dia. Dan dia juga jadi tentera di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Yazid anak dia pun hebat. Dia sebab itulah ulama sebut kenapa Muawiyah ni hebat sangat dari segi kepimpinan itu. Tengok ayah dia semua. Keluarga dia keluarga Umawi. Keluarga Umawi ni hadirat majoriti pemimpin. Keluarga Umawi, keluarga yang memerintah. Disebut bahawa Abu Sufyan ini mana buta mata dia. Buta mata dia sebelah ketika dalam pertempuran di Taif. Sebab berlaku satu peperangan, dia panggil Yaumut Taif. Insiden yang berlaku di Taif, peperangan berlaku di Taif. Maka Abu Sufyan ini dalam peperangan itu dia buta mata dia, buta sebelah. Awak ni mana keceng, jadi buta sebelah, nampak lagi sebelah. Kemudian dia pergi dalam peperangan Yarmouk. Dalam peperangan Yarmouk buta pula sebelah mata dia. Jadi buta kedua mata dia kerana peperangan membela Islam. Abu Sufyan. Disebut oleh ulama bahawa dalam peperangan Yarmouk ni mata dia tu bukan kena senjata, tapi ngecik batu kena di betul-betul kena di mata, pecah mata dia. Maka dia jadi buta situ lagi. Kena anak batu direct kena di kornea tu, kena. Jadi pecah mata dia. Buta mata dia. Ni hadirat Abu Sufyan ni. Sehingga dalam peperangan bila dia duduk di atas kuda tu, nampak keberanian dia. Sahabat-sahabat Nabi kata, Allah, kamu inilah tempat bergantung orang Arab. Seolah-olah kamu ni sebenarnya yang membela orang Arab. Sebab nampak sangat hebat dia dalam peperangan itu. Dan kamu ni juga adalah merupakan orang yang ansarul Islam. Sahabat-sahabat Nabi kata begitu dia. Dia inilah juga antara mana sahabat yang banyak membuat strategi dalam peperangan. Abu Sufyan, kata-kata dia.
Orang ambil letak dalam musyawarah dia untuk bincang tentang bagaimana strategi dalam peperangan. Walaupun selepas dia buta, orang tanya dia, wah, pengalaman dia tu. Ni Abu Sufyan ni hebat kan? Gitulah. Imam Zahabi pun sebut cerita bagaimana dia jadi buta mata dia tu. Misalnya kata-kata Zahabi. Zahabi kata, Abu Sufyan ini turut serta dalam peperangan Taif dan telah buta sebelah mata dia pada ketika itu. Kemudian buta pula sebelah lagi mata dia dalam peperangan Yarmouk. Dan pada hari ini bila buta kedua-dua mata dia, mana umat Islam yang tahu kedudukan dia semua kata Hasan, Hasan, insya-Allah, Hasan imanu, insya-Allah. Sahabat-sahabat pakar kata gitu. Masa mata dia buta kedua-dua belah dan dia tak lagi perang. Bila mata dia buta tu dia menangis. Menangis sebab apa? Sebab dia tak lagi perang, sedih dia. Bila dia tahu orang perang dia tak lagi duduk rumah muka mata buta. Maka para sahabat Nabi kata Hasan, Hasan iman, Hasanun imanu, Hasanun imanu. Allah moleknya iman dia, cantiknya iman dia. Orang semua puji gitu Abu Sufyan ni. Kedudukan Abu Sufyan. Walaupun dia pada ketika mata dia buta sangat ingin dia nak pergi perang. Biarlah kalau boleh pergi tidak masuk dalam perang, duduk luar-luar di bawah aitan, tak apa dah seolah-olah begitulah. Nak perginya perang dia ni. Semangat Islam dia. Gitulah. Dan Sayyidina Umar dicatatkan dari Sayyidina Umar sangat menghormati Abu Sufyan. Sayyidina Umar boleh kagum pada dia hati-hati. Cuba fikir, Sayyidina Umar sangat kagum pada dia, sangat menghormati Abu Sufyan. Dan Sayyidina Umar menganggap dia merupakan tokoh dalam Bani Umayyah. Dia ni. Lagu mana kedudukan Abu Sufyan? Kedudukan tubuh dia lagu mana? Tubuh dia lagu mana? Sini dia sebut. Abu Sufyan ni, dia kerangka dia tu agak kasar sikit. Dia punya fizikal dia tu kasar, nampak sesuai lah dengan nampak tu gagah dia tu. Lepas tu dia ni tak banyak, tidak banyak lemak. Tidak banyak kolesterol. Dia ni tubuh dia kemah molek, perut tak puji. Pandai mengogi perang, latih sama, naik kuda nak puji kat mana. No, dia jaga tubuh dia. Lepas tu hamah dia tu besar. Dia hamah ni gede kita panggil ni otot ni. Dia ni besar, nampak besar, gagah lah. Bukan kena nyakit gaut dah. Memang dia besar, dia ni gagah lah. Dia disebut dalam mana apa dia fizikal dia. Gitu ya. Mati pada tahun 31 Hijrah. Ada pendapat kata 32, 33, 34. Mati dia ni di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan. Anak dia sendiri Muawiyah ibn Abi Sufyan yang menguruskan jenazah dia, menyembahyakan jenazah. Anak dia sendiri Muawiyah. Bahkan setengah riwayat kata Sayyidina Uthman diberi penghormatan kepada Sayyidina Uthman untuk menyembahyakan jenazah dia. Sebab apa? Sebab Sayyidina Uthman ni memang dia lebih pada Muawiyah. Sayyidina Uthman, jadi anak dia kata suruh Amirul Mukminin lah. Sebab Sayyidina ayahnya hormat Sayyidina Uthman, tubui pada Sayyidina Uthman. Abu Sufyan dikebumikan di kubur Baqi' bersama sahabat-sahabat Nabi yang lain. Pada waktu tua umur Abu Sufyan, bila dia meninggal pada waktu umur dia 88 tahun. Abu Sufyan ni, ada setengah ulama kata umur dia 93 tahun. Ada setengah ulama kata, maknanya umur dia ni kira lanjut usia juga lah dia ni Abu Sufyan. Gitulah hadirat. Sepak pagi ni insya-Allah hadis ni kita bincang semula. Saya sebut tu bukan apa, kita sebut berkenaan dengan ini sebab akhir datang kita akan jumpa lagi beberapa hadis lain hak Said Abu Sufyan, kita tak akan sebut dalam cerita dia. Sebab bila kita belajar hadis lain, pada kita tahu tentang Nabi, ajaran Nabi, kita tahu sahabat-sahabat Nabi yang bertindak sebagai pejuang Islam, yang menyebarkan hadis-hadis Quran, menyebarkan Islam sebenarnya, kita tahu sejarahnya. Kalau kita tidak tahu langsung, itu tak kena juga sebenarnya kita sebagai orang Islam. Rasa setakat itulah pada pagi ini, insya-Allah kita akan sambung semula perbincangan hadis yang ke 56 ini. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.